Apa yang akan berlaku jika Perdana Menteri tidak berupaya menjalankan tugas-tugas beliau? Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya GK Ganesan dan ini adalah GK TV. Parlimen kini dalam keadaan rehat. Tarikh mesyuarat Parlimen baru ditetapkan, tetapi Parlimen belum bersidang. Yang amat berhormat Perdana Menteri kita menjalani rawatan di hospital. Apa yang akan berlaku sekiranya Perdana Menteri sakit dan tidak dapat menjalankan tugas-tugas beliau? Apakah kaedah-kaedah yang sedia ada untuk menggantikan Perdana Menteri jika beliau tidak berupaya? 4 sumber undang-undang mengenai kaedah penggantian Perdana Menteri mungkin wujud. Yang pertama, peruntukan perlembagaan. Yang kedua, apa-apa akta Parlimen. Yang ketiga, sebarang plan luar jangkaan Kabinet, contingency plan, sementara menunggu persetujuan Parlimen. Dan keempat, sebarang peraturan parti pemerintah. Sumber pertama adalah Perlembagaan Persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan dalam perlembagaan yang secara langsung membincangkan perkara penggantian Perdana Menteri ini. Selain mengatakan bahawa Perdana Menteri adalah seorang yang mempunyai kepercayaan Dewan Rakyat, iaitu di perkara 43 perlembagaan, tidak ada prosedur penggantian di dalamnya. Sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, tolong lihatlah kronologi peristiwa sejak kerajaan PN mengambil alih. Ia adalah tidak kurang dari satu bencana perlembagaan. Kali terakhir Parlimen bersidang adalah pada 17 Disember 2020. Ucapan yang di-Pertuan Agong diberikan pada 18 Mei 2020. Tetapi pada hari itu, Parlimen tidak menjalankan urusan resmi Parlimen. Kerajaan PN mengambil langkah sampingan untuk mengelak perkara 55, iaitu tidak boleh membiarkan 6 bulan berlalu antara persidangan yang akhir dalam satu penggal dengan tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat pertamanya dalam penggal yang berikutnya. Dalam video berjudul, adakah mesyuarat Parlimen bertarikh 18 Mei sah? Saya berpendapat bahawa mesyuarat Parlimen tersebut tidak berperlembagaan. Pada 12 hari bulan Januari 2021 pula, kerajaan telah mengisytiharkan darurat di bawah undang-undang darurat tersebut yang saya berpendapat tidak berperlembagaan. Parlimen telah ditangguhkan tidak mengikut juga perlembagaan. Pada 29 hari bulan Jun 2021, Baginda Tuanku telah memanggil kedua-dua ketua Dewan Rakyat dan Dewan Negara Parlimen. Ekoran ini, kerajaan Tan Sri Maidin memaklumkan akan memanggil Parlimen pada 26 hari bulan Julai 2021. Jadi, dari mana datangnya kuasa untuk melantik Perdana Menteri? Perkara-perkara 43 Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa. Perdana Menteri memperolehi kewibawaan beliau dari mandat yang diberikan oleh keyakinan majoriti Dewan Rakyat. Sekarang cuba kita lihat perkara 43 klausa 2 yang berbunyi, jemaah menteri hendaklah dilantik seperti yang berikut, iaitu A. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengurusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perhatikan perkara 43 klausa 4 yang menjadikan kedudukan ini lebih jelas. Jika Perdana Menteri
tidak mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatannya dan jawatan jemaah menteri, melainkan jika atas permintaannya. Permintaan siapa? Permintaan Perdana Menteri, Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Seperti Tun Mahathir telah meletak jawatanlah. Oleh itu, selepas pilihan raya umum, tetapi sebelum Parlimen dipanggil, semua negara mesti ada seorang Perdana Menteri. Oleh itu, Yang di-Pertuan Agong hanya boleh menggunakan kuasa baginda sekali sahaja berdasarkan perkara 43 klausa 2 perenggan A untuk melantik Perdana Menteri pada pendapat saya. Selepas itu, sehingga pilihan raya berikutnya, selagi Parlimen bersidang, pemilihan Perdana Menteri tidak lagi berada di tangan baginda. Di bawah perkara 43, klausa 2, perenggan A dan klausa 4 dan kuasa pemilihan, selection, bukan perlantikan, appointment, beralih kepada ahli-ahli Dewan Rakyat. Ungkapan bahawa Perdana Menteri adalah orang yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat terdapat dalam dua tempat. Perkara 43, pengulangan ungkapan ini amat penting untuk memahami bahawa kuasa untuk memilih Perdana Menteri bukan kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Selection berada di tangan Parlimen sahaja. Itulah pemahaman yang betul mengenai perkara 43 dan bagaimana perlembagaan harus ditafsirkan. Sumber pertama kuasa undang-undang adalah, adakah perlembagaan mempunyai plan contingency plan hal luar jangkaan untuk kerajaan. Tidak ada peruntukan penggantian dalam perlembagaan. Sejak 1957, perkara 43 tidak berubah. Sumber yang kedua, adakah akta-akta Parlimen wujud mengenai perkara ini? Tidak ada akta-akta Parlimen yang berkaitan dengan penggantian Perdana Menteri. Kini kita kaji beberapa masalah undang-undang yang dihadapi oleh negara kita pada masa sekarang. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong tidak pernah secara rasmi melantik mana-mana seorang sebagai timbalan Perdana Menteri. Walaupun Yang di-Pertuan Agong ada melakukan sedemikian, itu bukan sebahagian dari perlembagaan. Sekali lagi, sebutan Menteri Kanan, Senior Minister, adalah di luar perlembagaan. Kedua, tidak ada perjanjian penggantian Perdana Menteri sebelumnya yang diakui secara terbuka, openly acknowledged agreement of succession, mengenai bagaimana kuasa akan dipindahkan. Yang ketiga, Parlimen tidak mengesahkan mana-mana satu perjanjian tersebut. Dan keempat, walaupun ada persepakatan seperti itu, coalition agreement, kita tidak pasti sama ada MP dalam PN akan bersetuju dengan pewarisan pucuk pimpinan. Ini masalah leaping frogs ni, katak melompat. Sehingga kerajaan dapat menunjukkan sesuatu perjanjian yang sah, kita harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip umum Undang-Undang Perlembagaan. Dari segi sejarah, Gabungan Barisan Nasional terdiri daripada beberapa komponen parti dalam masa apa? 60 tahun? 62 tahun? Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, United Malays National Organisation atau UMNO, mengetuai gabungan itu. Gabungan itu mempunyai peraturannya sendiri. Oleh itu, UMNO lah yang ada masa-masa yang dahulu yang memutuskan siapa yang harus menjadi Perdana Menteri. Sekiranya Perdana Menteri menjadi tidak berupaya, sudah tentu itu juga berada di luar perlembagaan, ultra vires the constitution. Itu hampir-hampir tidak sah kecuali jika disahkan oleh Parlimen. Saya bagi satu contoh. Perdana Menteri Tun Razak meninggal dunia pada 14 hari bulan Januari 1976 di London.
semasa beliau menjalani rawatan untuk leukemia. Timbalan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Hussein On, telah dicalonkan oleh UMNO. Keesokan harinya Yang di-Pertuan Agong mengesahkan pemilihan beliau. Tun Hussein On diisytiharkan sebagai Perdana Menteri Malaysia ketiga. Tetapi Tun Hussein On, seorang peguam yang arif di dalam undang-undang perlembagaan, tidak bergantung pada perlantikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tun Hussein On sendiri menguji sokongan beliau. 11 hari selepas perlantikan beliau, iaitu pada 26 hari bulan Januari 1976, Tun Hussein On mengadakan mesyuarat khas Parlimen. Di sana, beliau meminta pengundian suara percaya, vote of confidence, berdasarkan perkara 43. Beliau memperolehinya tanpa kesulitan kerana pada masa itu Barisan Nasional mempunyai sokongan yang sempurna. Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-8 pada 1 hari bulan Mac 2020. Beliau tidak mengambil langkah-langkah seperti Tun Hussein On. Beliau tidak meminta suara keyakinan di Dewan Rakyat. Ini terus menghantui kerajaan beliau. Sekarang kita kaji apa yang telah berlaku pada Belanjawan 2020. Belanjawan 2020 diluluskan melalui satu undian yang paling aneh dan yang paling sempit dalam sejarah Malaysia. Semasa undi penentuan belanjawan, seramai 111 ahli Dewan Rakyat PM menyokong belanjawan. 108 ahli Parlimen menentangnya. Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, seorang MP, tidak hadir. 2 ahli Parlimen lain telah meninggal dunia. Kita sekarang kaji pilihan yang ketiga. Sebilangan ahli-ahli Parlimen selalu membuat keputusan, umpamanya memilih Perdana Menteri mengikut arahan parti-parti komponen masing-masing, bertentangan dengan sumpah setia mereka sendiri. Saya berpendapat bahawa ahli Parlimen adalah fiduciary, iaitu pemegang amanah seluruh negara. Tetapi dalam 2 kes Mahkamah Persekutuan ada keputusan bahawa seorang ahli Parlimen bukan sahaja mewakili kawasan pilihannya, beliau mewakili seluruh negara. Apabila ahli Parlimen mengundi apa-apa resolusi di Parlimen, satu-satunya persoalan adalah sekiranya saya memberikan suara mengikut cara yang saya mahukan, apakah itu akan memberi manfaat kepada negara? Sekiranya jawapannya adalah tidak. Tidak kira apa yang diperintahkan oleh parti komponen MP tersebut, seseorang ahli Parlimen menentang sumpah setia beliau. Beliau akan menghina kepentingan negara dan beliau melanggar 2 jenis undang-undang. Yang pertama undang-undang fiduciary dan yang kedua adalah sumpah perlembagaan beliau yang dirangkumi dalam perkara 59 jadual ke-6. Sumpah anggota Parlimen berbunyi seperti berikut. Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahawa pertama, saya akan melaksanakan tugas saya dengan kemampuan setinggi mungkin dan kedua, saya akan taat dan setia kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Sekiranya seseorang ahli Parlimen memilih Perdana Menteri mengikut arahan parti beliau sendiri, maka beliau tidak setia melaksanakan tugas beliau dengan kemampuan terbaiknya. Kedua, beliau tidak akan menunaikan iman dan kesetiaan beliau yang benar kepada Malaysia. Beliau juga tidak akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan Malaysia. Oleh itu, sebarang percubaan gabungan-gabungan parti untuk mempengaruhi pemilihan Perdana Menteri adalah tidak berperlembagaan. Pada pendapat saya, mana-mana warga negara boleh membawa tindakan undang-undang sivil terhadap MP tersebut kerana melanggar tugas-tugas fiduciary dan melanggar sumpah beliau. Beberapa orang telah pun melakukannya. Bagaimana pula dengan pilihan keempat? Bagaimana jika Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda sendiri memilih calon Perdana Menteri?
Ada segelintir peguam yang telah menyarankan agar Yang di-Pertuan Agong temu ramah anggota Parlimen untuk menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Sekiranya Perdana Menteri tidak berupaya bertugas dan Parlimen masih bersidang, orang-orang yang boleh memilih Perdana Menteri adalah rakyat melalui wakil-wakil mereka yang telah dipilih oleh mereka, iaitu ahli Dewan Rakyat. Ini sesuai dengan semangat perkara 43. Kesimpulannya, sebarang pemindahan kuasa dari satu Perdana Menteri ke Perdana Menteri yang lain bergantung kepada mandat majoriti Dewan Rakyat. Sekiranya masalah seperti ini muncul, saya harap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sebagaimana tuanku telah mengarahkan Speaker Parlimen dengan cara berperlembagaan untuk memanggil persidangan Parlimen segera supaya ahli Parlimen dapat memilih seorang yang mempunyai kepercayaan mereka. Sementara itu, saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pulih dari penyakit dispepsia, sakit perut, dan kembali ke tugas beliau dengan segera. Ini semua hanya pendapat dan pandangan saya sahaja. Saya terfikir, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula kalau satu hari nanti kita ada seorang Perdana Menteri wanita? Mungkin akan lebih menarik, bukan? Tolong subscribe, tolong like, tolong sebarkan, dan kalau sudi tuan-tuan dan puan-puan, tolong komen. Selamat sejahtera dan terima kasih.